Ini plan rumah bergerak saya. Dia tak adalah saiz besar sangat tapi akan ditarik menggunakan kereta. Kat sini dia punya pintu masuk depan tu. Okay. Saya akan buka dan boleh masuk dalam tu. Ada katil, ada tilam tidur. Belakang ada storage. Bumbung saya boleh tinggikan. Okay, sekarang macam mana saya nak buat teardrop ataupun square drop trailer tadi? Dia umpama ini kereta saya dan ini saya punya teardrop ataupun square drop trailer. Saya akan tarik je pergi ke tapak campsite ke apa kan, ataupun masa saya nak travel jauh-jauh balik kampung ke apa, sesaja nak jalan pusing satu Malaysia ke apa, saya boleh tak payah nak sewa hotel, just heret je dengan kereta saya, berhenti dekat mana-mana R&R ataupun tempat yang ada tandas, tidur situ. Keyword pertama dia adalah tidur. Saya nak buat benda ni, teardrop ni ataupun square drop ni adalah untuk tidur. Itu first. Nak tidur kena ada tilam. Ini tilam yang saya akan gunakan. Standard queen size 60x80. Dan bawah dia mestilah ada chassis dia untuk cover, untuk support saya punya structure yang ada tilam ni. Chassis ni pula akan ditarik pada hujung depan ni. Kita akan lekat kereta kat situ lah. Dan untuk membuatkan dia bergerak, kena ada tayar. Tayar ni maybe pakai dalam 15 inci, 16 inci. Ikutlah saiz apa yang kita nak. Kalau boleh saya prefer yang besar lah. Dan kena letak pada tempat yang proper. Kalau salah letak, dia boleh tertongging macam tu. Kita kena plan depan tu berat sikit dari belakang. Dan untuk buat jadi sebuah structure, kita kena ada dia punya frame. Ini frame saya punya square drop. Basically dia kotak je. Kita nak duduk dalam tu. Letak dinding luar dalam, jadi rumah kecil. Dan ketinggian saya ni tak buat tinggi. Kalau ikut sini, saya buat daripada bawah ni, tarik sampai ke atas bumbung dia tu, dia punya roof tu, dalam hampir ke 5 kaki. Tak tinggi sangat. Tolak tilam, tolak lantai, maybe dalam 4 kaki. Ketinggian 4 kaki ni memang dia tak tinggi sangat. Saya 5 kaki lebih. Jadi kalau 4 kaki tu, maybe paras dada saya. Jadi kalau saya nak masuk dalam saya punya, bukan caravan van, saya punya teardrop ni, saya punya trailer, camping trailer saya ni, kalau saya diri tak boleh sebab dia sampai dada je. Kalau saya duduk dalam tu, okay, so maybe saya punya kepala ni adalah ruang atas sikit kalau saya duduk dalam tu. Tapi kalau diri tak boleh. Bila diri tak boleh solat dalam tu. Jadi untuk membolehkan saya solat dalam saya punya teardrop ni, space atas tu maybe 6 kaki lah. Boleh, sebab saya 5 kaki lebih, tak sampai 6 kaki. Mungkin lebih sikit, 6 kaki setengah macam tu. Itu ketinggian dia. Ataupun 7 kaki, 8 kaki tu dah sedap lah. Tapi bila saya buat terlalu tinggi, kos meningkat. Square drop yang saya nak buat ni jenis yang mampu milik punya. Saya tak nak yang kena spend sampai RM60,000 tu, mahal sangat. Saya harap lah bawah RM30,000, RM20,000 macam tu dah boleh dapat full. Jadi untuk mengekalkan ketinggian dalam 4 kaki, 5 kaki macam tu, tapi boleh solat, saya akan buat macam ni. Bahagian roof tengah tu saya plan nak buat pop-up punya. Saya boleh keluarkan dia dan tolak naik ke atas. Bukanlah keluarkan. Contoh saya bagi design tutup ni, demo. Nampak tak? Ini pintu masuk. Bumbung dia ni akan nampak macam ada cover macam tu kan? Sebabnya dia boleh buka. Saya akan boleh tolak naik ke atas. Jadi tinggi dia bertambah. Bolehlah kepala saya lepas nak solat macam tu. Contoh saya buka satu lagi design saya. Itu frame. Okay, kejap Ini yang frame tadi. Nampak tak ada structure yang tengah-tengah tu? Yang ini. Yang ini macam ada bibir kat atas sikit kan. Kat area situ akan pegang kita punya roof tu dan kita halang dia daripada air masuk ke dalam. Kalau saya onkan satu lagi design, yang ini yang dah siap punya pop-up. Nampak tak? Structure dia macam tu. Dia akan lebih tinggi. Boleh solat dalam tu. Dekat tepi-tepi tu akan gunakan material yang fleksibel dan kalis air. Supaya kalau hujan tak ada masalah dan dia akan, masa tutup akan terkeluar ke sini lah. Ataupun saya boleh, bila tutup dia akan lipat ke atas tu. Tengoklah macam mana. Yang penting bumbung boleh tinggikan. Dan cara nak tinggikan tu, maybe saya rasa pakai tongkat saja. Lepas tu kat atas ni pula saya boleh buat kipas exhaust untuk keluarkan angin, sedut angin. Then kat tepi ni saya nak pakai material yang lut sinar, boleh jadi macam tingkap lah. Jenis material sama, fleksibel. Maybe jahit dengan saya punya tepi dia tu. Depan ni ada ruang storage lagi. Saya boleh buat untuk simpan air. Maybe saya punya barang solar saya, untuk bateri ke apa kan. Dan belakang pun kita akan ada storage juga. Sikit lagi storage. Boleh jadi kira mini pantry lah. Saya mungkin boleh, tengah ni ada perbahagi. Dekat bahagian ni akan ada peti sejuk satu. Yang kecil travel punya peti sejuk. Atas ada kabinet simpan-simpan barang sikit. Belah kiri ni boleh ada dapur masak. Dan maybe saya buat terkeluar sikit untuk bahagian sinki ataupun tempat penyediaan makanan. Boleh je, saya boleh DIY kemudian.
Untuk bagi dia berfungsi pula, depan ni mungkin akan ada kereta kita dan dia akan sangkut kat situ. Ada connection yang proper dia. Dan tayar ni bukan kita heret je. Dia ada sistem brake dia. Bila kereta depan brake, itu pun akan brake sekali. Dan belakang ni pula kita ada lampu brake dan nombor plate. Itu penting tu. Kita akan daftarkan benda ni. Plan kasar tu saya dah ada dah. Untuk merealisasikan saya punya projek ni, saya akan bekerjasama dengan satu syarikat yang khas buat trailer. Cuma dia sebelum ni dia tak adalah buat trailer untuk camping ataupun survival. Sebab saya bukan nak ini semata-mata camping saja. Orang boleh buat rumah sementara ataupun emergency kalau banjir kan. Contoh kalau area saya banjir, saya nampak air naik, saya boleh terus pack barang, letak dalam saya punya teardrop trailer saya tu, trailer untuk camping saya tu. Barang semua dan katil semua dah ada, sangkut kat kereta saya, terus pergi atas gunung atau bukit ke apa yang tinggi-tinggi sikit bila time banjir. Solar ada, makanan ada, tempat masak ada, tidur ada, kipas semua selesa. Saya plan macam tu untuk camping dan juga sebagai backup plan saya. Jadi hari tu saya jumpalah dengan Tuan Amir daripada Bruder Trailer Company ni. Dan so far macam okey, dia orang setuju. Sebab sebelum ni memang dia buat lebih pada untuk orang bisnes, nak buat kedai-kedai makan. Bukanlah kedai makan, maksudnya trailer untuk kafe, untuk jual produk makanan apa. Kebanyakannya klien buat macam tu lah. Ada yang nak start buat tempat gunting rambut guna trailer je. Sebab kalau contoh saya tengok dia punya website sini. Ni website dia ni, Bruder Trailer Company. Kalau tak sebelum ni dia buat fokus pada bisnes lah. Nampak tu ada beberapa bentuk design kan. Yang ini yang popular, yang mini punya. Banyak orang guna ni. Ini pun dalam range 30,000 lebih macam tu. Nampak tak? Ada macam-macam orang buat, jual macam-macam. Harga dia lagi murah daripada food truck. Dan trailer macam ni tak perlukan lesen. Kita hanya perlu benda tu kena inspect lah. JPJ Puspakom ke apa, tak tahu apa dia buat. Dia akan buat inspection dulu, tengok macam mana binaan dia, ketahanan dia, okey tak okey. Lepas tu dia akan daftar, tak silap saya akan ada dia punya road tag dengan number plate. Road tag tu maybe setahun dalam 300 macam tu kot. Dia standard road tag harga kancil Viva lebih kurang macam tu. Jadi apa pendapat korang? Plan saya tadi tu okey ke tidak? Sebab saya akan cuba improve slowly. Bila dah ada barangnya, dia punya teardrop tu ataupun square drop trailer tu, saya akan DIY macam-macam dalam tu. Saya akan buat part katil boleh lipat ke atas pula. Lepas tu pula saya nak buat dia punya bahagian dapur belakang. Semuanya saya akan DIY sendiri. Kalau cun saya punya design, proses semua dan saya tahu buat apa yang okey, apa yang tak okey, maybe saya boleh teruskan projek ni dengan buat collaboration dengan ni Bruder Trailer Company ni untuk buat satu line up untuk camping trailer ataupun kita panggil ni square drop. Sebab kalau kita nak fikir buat caravan ataupun motorhome, harga dia mahal. Harga dia mahal, ratus-ratus ribu tu. Mahal sangat. Ada juga square drop kat Malaysia yang jual, tapi harga dia kadang sampai 70,000, 80,000. Agak mahal. Jadi saya nak cuba buat yang versi low cost, yang ramai orang mampu milik lah. Tak tahulah lepas tak buat pinjaman untuk benda ni. Tengoklah macam mana saya proses dia. Okay? Kalau korang ada pendapat, idea ke apa nak share dengan saya, boleh komen. Alright? Itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Harapnya menarik lah. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.